Sebab tu saya pesan pada kawan-kawan yang mengadu, Ustaz, saya dalam rumah ni rasa panas Ustaz, dalam rumah saya. Asyik nak keluar je rumah. Gitu. Asyik nak pergi mancing, asyik nak pergi melepak kedai kopi ya dengan kawan-kawan. Duduk dalam rumah tak tenang Ustaz. Saya kata, engkau berapa tahun dah tak buat ibadah korban? Memang tak pernah buat Ustaz. Dia kata, cuba tahun ni buat korban, nanti insya-Allah Allah bagi kebaikan pada harta-harta yang berbaki itu. Termasuklah rumah. Jadi bila rumah tu ada kebaikan, orangnya suka duduk dalam rumah tu. Dia tak menggelupur macam burung dalam sangkar. Wahai Muhammad, wahai Rasul, berilah berita gembira kepada orang yang mukhbitin ni, yang tunduk patuh. Walaupun tak wajib, tapi dia buat. Wahai Rasul, beri berita gembira pada dia. Maksudnya Allah puji. Dapat ampun, dapat rahmat, dapat redha, dapat syurga, tu berita gembira. Dalam bab-bab yang ibadah fardu tak ada ni berita gembira ni, tapi dalam bab sunat tuan-tuan dia ada. Sebab sunat ni lah ujian nama dia. Ibadah sunat ni lah ujian. Allah nak tengok dia hamba aku atau hamba lain. Macam tu. Yang wajib terpaksa kita buat lah. Itu bayar hutang nama dia, bukan ujian. Ini cerita sedekah sunat, bukannya zakat. Jadi Allah kata wa basyiril mukhbitin. Jadi siapa yang melakukan ibadah korban ini, Allah perintahkan Rasul dulu untuk sampaikan berita gembira. Maksudnya Allah pujilah orang tu, Allah sanjung orang itu. Jadi mahal nilai dia tuan-tuan. Ibadah korban ni semua hidup berapa kali? Mana boleh sekali? Setahun sekali, bukan semua hidup. Sebab dia sunat muakkad kifayah sanawiyan, dia tahunan. Sunat muakkad kifayah pula, maksudnya tuan suami isteri ada anak 3 orang. Jadi kalau seorang dalam keluarga tu buat, dia dah dapat dah tu, yang 4 lagi ni. Kita 5 dalam rumah tadi, seorang buat, yang 4 tu dapat sama. Kemudian tahunan. Ini bukannya saya dah korban dah Ustaz 20 tahun lalu, kerajaan negeri bagi lembu. Bukan lembu dia pun. Kan kerajaan negeri bagi lembu. Dia tiap tahun tuan-tuan bukannya semua hidup sekali. Dia akikah je semua hidup sekali. Korban ni tiap tahun. Kan? Jadi setahun dia dapat jumlah 140,000 contohnya pendapatan lah. Jumlahnya Allah bagi dia. So dia cabut 6,000 untuk sembelih korban. Sebahagian daripada 140,000. Jadi maknanya orang duit 60,000 dengan orang duit 200,000 sama tak jenis korban ni? Cuba zakat tuan-tuan. 60,000, 2.5%. Nak sedang kira 10,000 lah. 10,000, 2.5, 250 kan? Kalau 100,000, 2.5, 2,500. Kalau 1 juta, 25,000. Kan amount dia lain. Jadi tuan-tuan, siapa yang pendapatan dia 100,000, dia korbanlah lembu kongsi 7. Siapa pendapatan dia 300,000, dia korbanlah lembu tu seorang-seorang. Takkanlah pendapatan 1 juta pun nak kongsi 7 juga lembu. Itu namanya muka tak malu. Marah kawan kita, bekas branch manager bank. Ustaz ni cakap betul-betul lah, kata. Saya pendapatan saya memanglah totalnya 600,000 lebih, kata. Kan, tapi selama ni saya kongsi 1 je dalam 7 tu. Saya Kuala Lumpur, dia masuk share seorang. Satu bahagian lah. Tapi dah dengar ni Ustaz, insyaAllah tahun ni saya Ustaz. Dan sebab saya nisbahkan, orang yang 50,000 pendapatan dia setahun, dia pergi Langkawi, dia duduk hotel 1 bintang, ada pijat. Tak ada aircon, kipasnya. Orang yang duit dia 2 juta, pergi Langkawi, duduk hotel apa? Kenapa tak duduk 1 bintang? Sama dengan orang yang 40,000 tadi. Duit saya ada Ustaz. Saya duduklah yang dalam laut tu, bernama damai-damai apa? Yang toke Cina tu punya kan. Boleh duduk situ pula, bezakan dengan orang yang 40,000. Tapi korban tak beza kan, dia sama. Can understand my brothers, my fathers?
Macam itulah sebahagian daripada yang kami rezeki pada mereka, mereka infak untuk melakukan ibadah korban. Kan? Kami beli basikal rally, RELEIGH, rally. RM380 sebuah. Sebab kita tak ada duit. Budak-budak muda dia banyak duit, 12,000 basikal dia beli. Tu belum lagi tukar tempat duduk 1,800. Tempat duduk basikal tu. Kalau guna yang ada tu pedih buntut. Tukar lembut. Kita beli kereta, itu tayar dalam package kereta, tayar tu lah kita guna. Sampai botak kan. Budak-budak muda, tayar tu dia tukar. Jadi sport rim. Sport rim bukan murah. Tapi korban dia tak buat. Ini penghayatan Quran ini. Tu. Jadi tazkirah dah sikit kawan-kawan ni. Dah tuan-tuan, sekali ada yang marah pula tu. Tengok lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni contoh haiwan korban yang Allah bawa dalam Quran ni tuan-tuan bukannya kambing, tapi apa dia? Wal budna. Maksimum. Wal budna. Budna tu tuan-tuan unta. Ni bukan kambing. Unta. Ja'alnaha. Ini namanya iman tuan-tuan. Jom kita tengok elok. Kita pupuk iman melalui kalimah Quran. Ja'al tu jadikan, na tu oleh kami. Kami jadikan. Ha tu unta. Jadi unta kami jadikannya, nya tu unta. Jadi siapa menjadikan tuan-tuan? Allah. Bukan kita. Kemudian bila unta tu dah wujud, Allah letak unta tu lakum bagi kamu. Maksudnya Allah amanahkanlah unta tu untuk kamu jaga. Adalah 5 ekor unta kata Arab tu ada kan. Jadi yang jadikan unta itu Allah. Yang izinkan unta tu dipunyai oleh kita tu siapa? Allah. Sekarang Allah beritahu kita unta ni gunanya apa? Tengok depan, min sya'airillah. Termasuk dalam cara ataupun orang Indonesia kata instrumen, alat untuk menegakkan syiar Allah. Jadi tuan-tuan, harta yang ada pada kita Allah yang jadikan. Yang izinkan harta tu kita pegang itu dapat kat kita tu siapa dia? Allah Ta'ala. Sekarang Allah jelaskan pada kita guna harta tu. Hendaklah kamu guna harta tu untuk menghidupkan syiar Allah. Setelah kamu hidupkan syiar Allah, kalau ada baki lagi nak buat banglo besar, buatlah. Gitulah. Nak buat pagar rumah yang harga sampai 28,000, buatlah kalau ada baki lagi. Jangan kamu buat banglo besar, korban tak buat. Jangan terbalik. Jangan kamu pergi melancung merata, korban tak buat. Jangan kamu beli kereta mahal-mahal, korban tak buat. Kamu buat korban, utamakan syiar Allah, baki lagi, belilah kereta, tak salah. Gitu. Dulu surau Bangi 8 ekor, 12 ekor je. Tapi lepas belajar ayat Quran ni sampai 48 ekor lembu korban. Risau jawatan kuasa. Saya kata jangan risau. Saya akan terangkan sampai habis. Yang menyebabkan jawatan kuasa surau masjid tak payah tempah t-shirt petugas korban. Sebab semua orang yang berkorban menjadi petugas. Sebab apa? Nanti kita sambung bulan depan insya-Allah. Takbir malam ni tak apa. Baik, jadi unta tadi tuan-tuan, harta lah kita. Kita tak ada unta kan. Harta itu antara kegunaan yang Allah tunjuk kat kita malam ni melalui ayat ini untuk apa? Untuk melakukan syiar Allah. Jadi lagi sebulan setengah ni syiar yang akan mendatang ialah kita kat sinilah, kita tak pergi haji kan ialah ibadah korban. Tak wajib, dia sunat. Sebagai ujian. Lulus ke tak lulus kita ini. Baik tuan-tuan Terus lagi tengok depan, fadhkurus mallah. Lakum fiha khair. Lakum bagi kamu fiha dalam menghidupkan syiar Allah tadi khairun, ada kebaikan, akan memperolehi kebaikan. Bayangkan tuan-tuan,
Unta tu Allah yang buat. Allah yang letak kat orang tu. Jadi maksudnya pemilik asal unta tu Allah lah. Allah letak parking unta tu kat orang tu. Lepas tu kalau orang tu guna pula untuk hidup syiar Allah, Allah suruh dia hidupkan syiar Allah. Kalau dia buat syiar Allah tu, Allah bagi lagi bonus kebaikan. Tengok ayat tu tuan. Ini namanya akidah, iman yang dipupuk oleh ayat Quran. Daripada awal ayat tadi, yang jadikan tadi Allah kan. Yang lakum letak kat kamu tadi pun Allah izinkan. Allah tu yang meletak tadi. Kemudian Allah tunjuklah gunanya. Gunanya. Kita punya duit bagi kat anak RM10, suruh anak ni belanja makan di sekolah macam tu lah kan. Belanja makan kat sekolah RM10 tu. Kita tunjuk cara guna duit tu. Yang letak duit RM10 tadi kita yang letak pada dia, kita yang bagi. Kemudian anak ni gunalah untuk dia makan kat sekolah. Balik-balik kita bagi RM50. Oleh kerana kau guna betul duit RM10 tadi makan kat sekolah, nak ambil RM10, RM50 pula. Itu contoh ayat ni. Bila orang tu gunakan harta dia tadi untuk hidup syiar Allah tadi, Allah bagi bonus lagi. Lakum fiha khair. Kebaikan. Sebab tu saya pesan pada kawan-kawan yang mengadu, Ustaz, saya dalam rumah ni rasa panas Ustaz, dalam rumah saya. Asyik nak keluar je rumah. Gitu. Asyik nak pergi mancing, asyik nak pergi melepak kedai kopi dengan kawan-kawan. Duduk dalam rumah tak tenang Ustaz. Saya kata, engkau berapa tahun dah tak buat ibadah korban? Memang tak pernah buat Ustaz. Dia kata, cuba tahun ni buat korban, nanti insya-Allah Allah bagi kebaikan pada harta-harta yang berbaki itu. Termasuklah rumah. Jadi bila rumah tu ada kebaikan, orangnya suka duduk dalam rumah tu. Dia tak menggelupur macam burung dalam sangkar. Macam tu lah. Kebaikan. Cerita ni cerita dalam bab harta. Sebab ibadah korban ni ibadah harta. Sebab itu ada ulama mengkiaskan korban sama macam zakat. Di mana kamu duduk, di mana kamu mencari rezeki, di situ kamu korban. Jangan korban di tempat luar. Macam zakat kan kita bayar kat Selangor. Kita kerja, kita dapat duit Selangor, kita bayar kat Selangor. Kita tak boleh bayar ke Kemboja. Kita tak boleh bayar merata tempat ni. Zakatnya di sini. Dan zakat itu, bila lembaga zakat kutip, dia akan agih dalam Selangor. Dia takkan agih ke Perak. Jadi, korban itu juga mesti diagih dalam kawasan Selangor. Macam itulah ada yang mengkiaskan. Sebab ibadah harta. Baik. Jadi siapa ada cucu degil, anak degil, buatlah korban untuk dia supaya ada kebaikan. Isteri degil ke, bagilah duit ke dia untuk dia korban tahun ni. Di samping cari lagi 4